Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat sejahtera Cikgu Lina. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Yang berusaha Guru Besar SK Seri Skudai, Tuan Haji Zulkarnain bin Masri, Guru Besar SK Bandar Udara 2, Ustaz Zamri, Abdul Wahab, seterusnya barisan pentadbir, seterusnya guru-guru yang sangat dedikasi dari SK Seri Skudai, guru-guru yang sangat dedikasi dari SK Bandar Udara 2, seterusnya barisan ibu bapa yang sangat bagi komitmen yang sangat baik pada hari ini, alhamdulillah. Seterusnya anak-anak cemerlang dari SK Bandar Udara 2 dan anak-anak cemerlang dari SK Seri Skudai, alhamdulillah. Hari ini cikgu berkesempatan bersama dengan anak-anak semua serta ibu bapa berkaitan dengan program intervensi dan interpretasi psikometrik tahun 6. Jadi hari ini cikgu tak mau kita stres-stres, enjoy. Tapi sebelum tu cuba buka kamera dulu. Saya nak tengok siapa yang berada dekat dalam kelas pada hari ini. Okey, cuba on kamera. Cikgu nak tengok siapa yang berada dekat dalam kelas. Handsome pun teenage ada ini. Handsome teenage. Apa khabar teenage? Okey, parent pun ada saya nampak tu. Jinggo 32. Saya tak tahu nama apa tu. Parent siapa Jinggo 32. Ya, Encik, apa khabar Encik? Encik Jinggo, sehat Encik Jinggo? Okey, seterusnya saya nampak sini Puan Siti Laila kot bersama dengan anaknya di situ. Betul Puan? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nur Hayati pun bersama dengan anaknya, alhamdulillah. Dan yang senyum manis dari tadi saya lihat ni mungkinlah parent ni yang senyum manis dari tadi. Puan Suhaila Ahmad ada, alhamdulillah. Terima kasih Puan Suhaila. Serta anak-anak tahun 6. Alif Ricardo. Lama cikgu tak tengok. Alif Ricardo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah. Untuk menceriakan lagi hari kita pada hari ini, kita akan buat satu aktiviti. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan slot saya, kita akan buat satu aktiviti. Okey, baiklah. Sekejap ya. Okey, saya akan share skrin. Okey, kita akan buat aktiviti ini sama-sama. Boleh? Saya tak dengar suara tu. Boleh ke tak? Kita buat aktiviti ini sama-sama. Boleh. 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 Alhamdulillah, sama-sama bersedia ya. Kita akan buat aktiviti ini. Okey, bersedia. Okey. Okey, jom sama-sama kita buat aktiviti ni. Dia macam ni ke tak pun? Dia lambat. Satu je. Kamu tak boleh ni. Okey, baiklah. Buat ke tak buat ni, cikgu tengok ni. Buat ke tak buat ni? Buat. Alhamdulillah, barulah cikgu nampak semuanya ceria. Sekarang ini mungkinlah kita berada 78 orang dalam kelas cikgu. Semua boleh share dekat kelas masing-masing berkaitan dengan link program kita pada hari ini. Cikgu share sekali lagi link
Boleh share dekat guru-guru kelas ya. Okey, dekat grup kelas masing-masing. Okey, baiklah. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan terus kepada pembentangan cikgu pada hari ini. Cikgu nak santai-santai tapi sampai. Santai-santai tapi sampai. Okey, baiklah. Pada hari ini, cikgu akan share berkaitan dengan program intervensi dan interpretasi psikometrik tahun 6. Okey, semua yang sedia maklum, hari ini pun cikgu dapat satu surat berkaitan dengan perkara ini ya anak-anak. Okey, berkaitan dengan perkara ini tentang kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana kemasukan murid ke sekolah khusus tahun 2021. Nanti mungkin anak-anak akan baca dengan berkaitan dengan lebih detail berkaitan ini. Dan salah satu perkara yang penting dalam untuk kemasukan murid ke sekolah khusus tahun 2022 ini adalah murid-murid ke tingkatan 1 yang mana adanya PKSK iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang mana salah satu yang berkaitan ini adalah psikometrik. Okey. Baiklah. Apa itu objektif? Cikgu nak buat program hari ini, apa objektifnya? Apa itu objektifnya? Okey, seperti mana pandangan Gardner 1983 mendefinisikan kecerdasan pelbagai merupakan sebagai satu kepakaran kecerdasan individu. Setiap orang ada kepakaran masing-masing. Cikgu nak cerita kat sini, tak kira lah dia tu individu yang macam mana. Setiap orang ada kelebihan diri masing-masing. Mungkin dia kekurangan kat situ tapi dia ada kelebihan dekat situ. Jangan ingat, ada yang murid saya, okey, dia datang dekat bilik kaunseling, dia cakap macam mana? Okey, dia cakap, Cikgu Lina, dia cakap, saya ni cikgu dah lah tak cerdik, saya ni dah lah tak pandai cikgu, tak ada apa saya ni cikgu. Tak, setiap individu itu ada kebolehan diri, kekuatan diri masing-masing. Dan percaya dan yakin ibu bapa yang berada dekat dalam kelas cikgu pada hari ni, percaya dan yakin tuan-tuan dan puan-puan bahawa anak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kelebihan, kekuatan diri yang masing-masing. Jadi kita cuba kenali apa itu kekuatan diri anak kita hari ini. Kita cuba kenali, dan cuba dekati. Mungkin melalui apabila kita berkenalan lah dengan anak kita mengetahui anak kita ni macam mana, insya-Allah mungkinlah kita akan membantu dia dari segi proses perkembangan dan pertumbuhan peribadi anak tu nanti. Okey, tujuan pelaksanaan PPSI. PPSI ini adalah ringkasan dari pentaksiran psikometrik. Ia merupakan tujuan pelaksanaan psikometrik adalah merupakan untuk melihat personaliti individu. Kita dapat lihat anak kita jawab psikometrik ni, kita akan lihat apa itu personality murid kita, apa personality anak kita sendiri. Seterusnya, untuk mengenal pasti minat kerjaya dia. Dia minat kat mana sebenarnya? Saya ni Cikgu Lina keliru sungguhlah anak saya. Belajar dah lah tak minat. Lepas tu dia tahu masak, dia tahu tanam pokok bunga. Tapi bila saya suruh pergi tuition, dia tak nak belajar tuition. Cikgu Lina, tolonglah saya tak tahulah minat dia kat mana. Kita cuba kenali minat dia kat mana. Kebolehan, berdasarkan inventory psikometri ni, kita dapat kenal pasti kebolehan di seseorang individu memahami kekuatan, potensi murid, bakat dan potensi yang mungkinlah kita nampak sikit je potensi. Mungkinlah dari segi potensi yang kita nampak lihat sikit, cikgu gilap dia serta ibu bapa yang bantu lagi untuk gilapkan permata hati kita tu, insya-Allah mungkin jadi orang yang sangat bermanfaat suatu hari nanti. Seterusnya, untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan peribadi individu. Okey, pada hari ini cikgu akan share ada 9 konstruk ataupun 9 kecerdasan yang mana kita akan dapat lihat hari ini.
Yang pertama verbal linguistik, yang kedua visual ruang, yang ketiga logik matematik, yang ketiga music, yang keempat naturalistik, yang kelima kinestetik, yang keenam berkaitan dengan interpersonal, yang ketujuh yang ke-8 dah intrapersonal, yang ke-9 existential. Apa ni semua ni Cikgu Lina? Saya tak tahulah. Nanti cikgu akan share satu persatu. Jangan lupa pastikan fokus. Okey, baiklah cikgu pergi satu persatu. Okey, yang pertama, I love words. Okey, yang mana kita lihat apa yang konstruk mana yang menunjukkan dia menyukai. Okey, dia menyukai apa? Berkaitan dengan verbal linguistik. Apa yang didefinisikan sebagai verbal linguistik? Cikgu mohon anak-anak cikgu serta anak-anak murid cikgu serta ibu bapa mohon fokus sebabnya jap lagi saya akan share link. Anak-anak terus dapat result hari ni. Bukan result, kita cakap skor. Skor personality masing-masing, di mana dia dikategorikan rendah, di mana dikategorikan tinggi dan di mana dikategorikan sebagai sederhana. Okey. Dan saya nak ingatkan kepada ibu bapa sebelum saya pergi dengan lebih jauh. Ingat, dalam psikometri tak ada yang gagal. Itu dia. Tak ada yang gagal. Sebab ini adalah psikometri untuk mengetahui bakat dan potensi. Kalau dia dapat rendah dalam sesuatu konstruk tu yang saya maksudkan adalah dalam 9 yang saya cerita ni, dia dapat rendah, dikategorikan rendah. Tak apa cikgu, tak apa. Dia sebenarnya itulah yang menunjukkan di mana dia kurang, di mana kelebihan dia. Jadi mungkinlah kelebihan dia kita dorongkan dia ke arah itu, mungkin kelemahan yang kita nampak mungkinlah kita terus perkembangkan lagi bakat dan potensi yang dia ada. Okey, seterusnya. Dalam verbal linguistik. Okey, maksud verbal linguistik ni, okey tuan-tuan, puan-puan boleh baca dan saya akan perjelaskan. Apabila kita bercakap berkaitan dengan verbal dan linguistik. Verbal ni bercakap. Verbal adalah bercakap. Linguistik adalah maksudnya bahasa. Jadi bahasa dan bercakap adalah saling berkaitan. Okey, yang mana maksudnya adalah berfikir dengan perkataan, guna pelbagai bentuk bahasa dan perkataan untuk melahirkan makna. Dia ada bahasa, dia ada percakapan yang mana melahirkan sesuatu makna. Okey. Yang mana kalau murid tu dikategorikan murid tu mempunyai verbal linguistik yang tinggi, dia sukalah berkaitan dengan teka-teki. Contohnya cikgu masuk kelas, cikgu masuk GM ke apa kan, Google Meet ke apa, dialah orang yang pertama. Cikgu, teka-teki hari ni cikgu. Cikgu, kita kena teka-teki dululah cikgu. Ada yang murid macam tu. Dia suka yang berkaitan dengan verbal linguistik. Verbal linguistik ni saya lihat, saya analisis dah data untuk tahun 6. Ada yang saya lihat verbal linguistik yang dikategori walaupun dia duduk di kelas hadapan, kita cakap dia dikategorikan murid yang cemerlang, ada yang mempunyai verbal linguistik rendah. Disebab apa? Dia tak minat bahagian membaca. Sebab verbal linguistik ni dia melibatkan membaca, menulis, bercerita. Dan biasanya perkaitan dengan verbal linguistik ni adalah mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab dia guna tata bahasa yang luas. Dia bermain dengan permainan bahasa, cipta puisi, cerita, menggunakan bunyi dan sebagainya. Dan murid-murid juga berkemahiran. Kemahiran murid ni dia merakam percakapan sendiri. Dia suka. Dan dia suka mengajar kawan-kawan, ahli keluarga. Ada kan kakak? Dek, mari sini jap. Kakak nak ajar hari ni. Kita belajar macam mana nak bercerita. Dia orang ramai. Pada suatu hari, dia pun ajar adik dia. Macam mana nak bercerita di khalayak ramai. Dia minat benda tu. Kalau yang orang yang kita boleh lihat anak kita sendiri yang tak minat berkaitan dengan verbal linguistik, kita hadiahkan dia sebuah buku pun. Okey, hari ni Mami hadiahkan awak sebuah buku. Buku ni sangat bagus tau. Dia hanya pandang je. Dia tak minat berkaitan dengan verbal linguistik. Mungkin dah dia minat kecenderungan dia dekat konstruk yang lain. Seterusnya, kerjaya sekiranya anak-anak
mempunyai konstruk yang tinggi berkaitan dengan verbal linguistik, dia mungkinlah kerjayanya ke arah bidang peguam, guru, pemberita, penyunting, wartawan dan penyajak. Okey, baiklah. Saya pergi kepada konstruk kedua, I love image. Dia berkaitan dengan konstruk visual ruang. Okey, bila visual ruang, satu, visual dia akan lihat ruang-ruang yang besar. Biasanya dia adalah berkaitan dengan, bila saya bercakap macam ni, saya akan terus kepada arkitek ataupun pelukis. Dia adalah orang yang berkaitan dengan, dia kita bagi sesuatu ruang. Contohnya, mak dekat rumah, mak cakap, kakak, mama bagi tempoh dekat awak lah hari ni, start pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Mama bagi ruang ni dekat awak, dapur ni. Apa yang awak nak design? Dia boleh design, dia boleh dekor dapur tu, boleh hasilkan yang cantik. Dekor dapur yang cantik. Dia design dekat mana nak letak skirting, dekat mana nak susun tempat letak periuk, pinggang, mangkuk. Dia boleh susun dengan secara sistematik. Itu menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai visual ruang yang sangat tinggi. Dia dapat mengesanlah dunia visual ruang tu dengan tepat. Anak-anak yang macam ni. Kalau visual ruang ni, dia berkaitan dengan mata pelajaran PSW. Kita boleh lihat kecenderungan anak-anak kita sekiranya dia hasilkan gambar yang sangat cantik, hasilkan bahan yang bila cikgu cakap berkaitan dengan seni, dia hasilkan bahan yang kreatif lah. Dia boleh pengurusan grafik dan sebagainya. Dan kadang-kadang tu kita lihat kan, orang yang mempunyai visual ruang yang sangat tinggi, dia pergi dekat pantai, dia hanya ambil ranting kayu je, dia lukis dekat pasir pantai tu, boleh hasilkan satu gambar yang sangat cantik. Dan sesetengah orang tu, kita lihatlah, saya sebagai cikgu kan, kalau dalam kelas lah, kalau belajar PDP seperti biasa dalam kelas, murid tu dia duduk kan, seorang-seorang, dia lukis. Nak cakapnya dia mempunyai visual ruang yang sangat tinggi, dia lukis biasa je. Kita tak perasan waktu tu dia lukis. Nampak dia lama je tunduk tu, kita pergilah dekat tempat dia, tengok dia hasilkan satu lukisan yang sangat cantik. Itu menunjukkan murid tersebut dia berkebolehan dalam visual ruang. Dia mewarnakan dan mencipta gambar 3D dan sebagainya. Okey. Kemahiran murid ini juga dia boleh memaparkan isi kandungan bahan yang dibaca dalam bentuk visual. Contohnya, dia baca je apa-apa, cikgu baca, cikgu bagi karangan, dia boleh hasilkan satu grafik yang sangat menarik. Contohnya, dia hasilkan grafik tu, contohnya cikgu cerita berkaitan dengan pengalaman saya ketika cuti sekolah. Cikgu bagi karangan ni, tapi dia boleh hasilkan, dia lukis. Cikgu cakap, okey, apa yang awak lukis tu awak cerita balik. Dia boleh bagi rumusan apa yang dia lukis tu bersama dengan apa yang cerita yang cikgu bagi. Itu menunjukkan murid yang mempunyai visual ruang yang sangat tinggi. Pengurusan grafik dia memang sangat tinggi. Okey, seterusnya. Saya pergi kepada konstruk iaitu I love numbers. Dia mesti berkaitan dengan logik matematik. Kalau logik matematik ni dia berkaitan lah. Okey, satu lagi saya nak perjelaskan. Mungkinlah dia akan dapat result psikometrik nanti. Mungkinlah dia ni dari kelas yang cemerlang, cikgu cakap. Dia peperiksaan matematik dia selalu dapat 90, 95. Tapi mungkinlah dalam result psikometrik dia dapat 20 je logik matematik. Dia pun terus tanya Cikgu Lina. Cikgu Lina, kenapa anak saya ni sangat cemerlang lah Cikgu Lina dalam matematik. Tetapi bila berkaitan dengan psikometrik, dia dapat 20, rendah. Dia tak tally. Kenapa ni Cikgu Lina? Okey. Satu penjelasan. Matematik adalah perkara yang mana secara rutin diasuh oleh guru-guru ataupun ibu bapa, sistem pengiraan ataupun operasi yang melibatkan pengiraan yang murid tu sentiasa buat latih to be. Tetapi latih to be itu tidak diaplikasikan di dalam kehidupan seharian.
Itu yang menyebabkan apabila dia tidak dilatih dalam kehidupan seharian, menyebabkan psikometrik dia jadi rendah. Sebab psikometrik ini untuk menguji bakat dan potensi murid dalam kehidupan harian. Sebab tu soalan psikometrik dia tak ada soalan tambah atau bagi. Kalau ibu bapa tahu soalan psikometrik tak ada tambah bagi, cuma dia adalah soalan penyata yang berkaitan dengan penyata yang perlu anak-anak tik ya ataupun tidak sahaja. Sebab itulah ada yang nanti dia tengok cikgu matematik dia ajar dia dapat A, tapi bila dalam psikometrik dia dapat rendah. Sebab apa? Dia tidak sama. Sebabnya itu soalan matematik mata pelajaran adalah yang selalu dia buat latih to be. Tapi dalam psikometrik rutin, perkara rutin yang dia tak buat. Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Okey, dia adalah pendekatan masalah secara logik, faham nombor dan pola abstrak, mengecam dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penakbulan. Okey, biasanya logik matematik ini dia murid yang menyukai nombor, menganalisis sesuatu. Kita boleh lihat kalau murid yang suka matematik ni, dia suka. Kalau orang tu bila cikgu suruh catat nota, dia akan catat nota tu macam karangan. Tak. Kalau orang verbal linguistik, dia akan catat nota dengan karangan. Tapi orang yang logik matematik, dia akan catat nota, cikgu cakap satu-satu. Dia akan tulis satu perkataan je. Dua, apa? Tiga, apa? Orang yang verbal linguistik, dia akan tulis satu, karangan hingga habis. Orang logik matematik satu tepat macam tu. Sebab tu dia bekerja dalam situasi yang memerlukan penyelesaian yang tepat. Okey, biasanya contohnya orang yang mempunyai logik matematik ni kita bagi aplikasi yang contohnya mak bagi duit RM50. Mak cakap duit ni awak guna pergi kedai tolong beli barang-barang ni. Dia boleh anggar barang apa dia ambil, dia letak dalam troli tu, dia boleh tahu jumlah barangan dalam troli itu. Dan dia boleh tahu juga berapa balance duit yang ada. Kalau orang yang tak mempunyai logik matematik, dia pergi je masuk, mak bagi duit RM50, dia pun kutik. Cukup ke tak lagi tak tahulah. Lepas tu tak apa, kalau tak cukup duit nanti boleh minta dengan mak dengan ayah. Itu orang yang kita boleh lihat dia mempunyai logik matematik yang kurang. Kalau orang yang logik matematik yang sangat tinggi, dia boleh anggarkan barang dalam troli tu berapa ringgit. Dan dia boleh anggarkan terus berapa ringgit duit balance dia. Dan kadang-kadang tu orang logik matematik, dia boleh tahu kedai A, B, C yang mana yang harga lebih murah. Gitu. Okey, bidang kerjaya ni adalah berkaitan dengan accountant, juru wang, jurutera dan sebagainya. Okey, I love sound. Okey, orang yang mempunyai kecenderungan terhadap muzik, orang yang peka terhadap muzik. Bunyi muzik, bunyi persekitaran. Contoh, orang yang nyanyi pun, orang nyanyilah lagu, ikutlah nyanyi lagu apa-apa pun, dia boleh tahu pitching tu lari, tak sedap dengar. Dia boleh tahu orang yang mempunyai konstruk muzik yang paling tinggi. Okey, murid yang suka, contohnya dia suka berkaitan dengan muzik ni, dia suka mendengar dan bermain muzik. Okey, satu lagi dia memadankan perasaan kepada muzik dan ritma, bernyanyi, bersenandung dan sebagainya. Murid ni kita boleh lihat sambil buat kerja sekolah pun dia nyanyi. Itu menunjukkan bahawa dia minat ke arah nyanyian. Walaupun mandi dia nyanyi dalam bilik mandi. Itu kita boleh lihat orang yang mempunyai kecenderungan terhadap konstruk muzik. Okey, biasanya orang yang berkaitan dengan muzik ni dia dapat mengadakan sesi menyanyi bersama kawan-kawan, keluarga. Kadang-kadang tu dia memang perlu spend masa tu 1 jam, 1 minggu untuk dengar muzik berlainan. Okey, seterusnya dia boleh perhatikan bunyi kipas tu, bunyi orang berjalan tu dia boleh dapat detect. Okey, biasanya orang yang mempunyai muzik yang tinggi ini, dia lebih kecenderungan kerjayanya adalah berkaitan dengan pengubah lagu, penyanyi, ahli muzik, penerbit, konduktor muzik dan sebagainya. Okey, cikgu pergi kepada naturalist.
Okey, naturalist ni orang yang minat berkaitan dengan alam sekitar. Bila kita bercakap berkaitan dengan alam sekitar, dia akan minat berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Murid yang suka berkaitan dengan naturalist ni, dia menghabiskan masa dengan di luar. Maksudnya dia suka tengok tumbuh-tumbuhan, dia suka tangkap serangga. Dia hinggakan dia tengok serangga tu, dia cakap serangga ni ada berapa bilangan kaki dia. Hinggakan macam tu. Seterusnya, dia boleh kategorikan atau mengkelaskan flora dan fauna tersebut. Okey, seterusnya kemahiran murid ini kita boleh lihat dia boleh kemahiran melihat dan memerhati kitaran hidup rama-rama. Dia suka kaji macam mana rama-rama ni boleh terjadinya rama-rama dari kepompong apa semua. Dia tahu proses tersebut dan dia memerhati juga proses pertumbuhan kacang dan sebagainya. Dia memerhati dan contohnya cikgu cakap, orang yang mengkaji berkaitan dengan flora, fauna, kepupusan haiwan dan sebagainya. Ini melibatkan kerjaya yang dia kerjaya seseorang ke arah naturalist adalah petani, doktor haiwan, pendaki gunung. Dia minatlah berkaitan dengan ni. Peramal cuaca, ahli ekologi. Ekologi ni cuaca juga. Ekologi dan zoologi adalah berkaitan dengan haiwan. Okey, cikgu share sekejap. Okey, cikgu share berkaitan dengan zoologi. Okey, kita lihat video ini yang menunjukkan bahawa anak ini memang minat berkaitan dengan zoologi. Sejuk yang alah dekat sana pula tak apa. Okey, baiklah. Saya dengar ada yang buka on mikrofon. Tolong off mikrofon boleh? Terima kasih. Okey, seterusnya cikgu sambung sekejap. Dia minat kaji berkaitan dengan benda-benda tumbuh-tumbuhan dalam hutan. Sehingga dia boleh kategorikan bunga ini apa. Dia minat. Dia kaji fauna apa yang diancam. Dia kaji. Ya kah? Okey.
Okey, baiklah. Itu adalah yang menunjuk, dengar suara saya jelas kan? Jelas. Okey, itu adalah menunjukkan video berkaitan dengan murid yang mempunyai kecenderungan terhadap naturalist. Okey, apa yang cikgu nak tekan dekat sini, okey, mungkinlah ibu ataupun ayah yang lihat anak dia yang pelihara kucing, tengok kaedah dia bela kucing, memang sangat sayang. Saya pernah jumpa klien, murid saya datang bilik kaunseling, saya cakap kenapa pula menangis ni? Dia menangis terpaksa bagi masa 15 minit untuk settlekan dia menangis. Tak apa, awak nangis dulu apa yang awak nak luahkan. Rupanya apa tahu, dia menangis sebab apa? Dia cakap, cikgu sebenarnya saya ni baru saja kucing saya meninggal, dia cakap. Sebab tu dia menangis, dia mempunyai kecintaan kepada naturalist flora dan fauna. Dia cerita kucing dia menangis, kucing dia mati sebab tu dia menangis. Kerana cintanya dia kepada haiwan. Sebab tu kita boleh lihat anak-anak kita ada yang memang betul-betul minat naturalist tu, mungkinlah dia, mungkin kecenderungan dia, minat kerjaya dia lebih kepada petani, doktor haiwan, pendaki gunung, peramal cuaca, ahli ekologi dan ahli zoologi. Saya pun pernah ada kawan yang memang dia buka dia minat haiwan. Nak cakap macam mana, memang dia minat haiwan. Dia buka satu klinik untuk haiwan sendiri. Memang dia sukalah apa kita nak cakap ni, kalau dia boleh kesan kucing ni sesama ke, demam ke, ceret-beret ke, dia boleh tahu. Walaupun kita ni kan, kita manusia, kalau kita ni, awak sakit perut ke kita ni, tapi dia tu tahu macam mana kucing tu sendiri yang sakit perut ke, silap makan ke dan sebagainya. Okey. Seterusnya, okey, berkaitan dengan kinestetik. Apabila kita bercakap berkaitan dengan kinestetik, dia melibatkan pergerakan badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Dia mahir dengan objek dan aktiviti yang melibatkan kecekapan, motor halus dan motor kasar. Motor halus dan motor kasar. Okey. Murid yang suka berkaitan dengan kinestetik ni, dia suka bersukan. Kita boleh lihat anak-anak kita yang mana mempunyai kecenderungan suka bersukan, aktiviti fizikal, dan dia suka berkaitan dengan, dia tak boleh duduk statik. Contohnya, Cikgu Lina ni lama sungguhlah bercakap dalam kelas ni. Google Meet kita bila nak habis? Cikgu tahu siapa yang fikir macam tu. Dia duduk fikir bila ni Cikgu Lina nak habis. Dia tak boleh duduk statik. Cikgu Lina memahami. Dia tak boleh duduk statik macam ni. Dia kena bergerak. Sebab tu kita boleh lihat anak murid kita, kalau mak ayah kita sendiri, ibu bapa, boleh lihat anak kita nombor 1 ni, kita bagi homework kan, dia duduk elok je, duduk elok. Tapi anak yang kedua ni, tulis satu patah perkataan, ajak dia bangun, dia wander dalam rumah dulu, dia main, lepas tu datang balik, buat soalan nombor 2. Buat soalan nombor 2, habis tak sempat habis ke soalan nombor 5, dia pun bangun balik, dia pergi kacau adik dia dulu. Ada yang jenis macam tu. Itu menunjukkan bahawa dia mempunyai kinestetik yang sangat tinggi. Dia suka, dia ni kerjaya dia boleh jadi atlet, pelakon, penari dan sebagainya. Kita boleh lihat anak-anak yang kinestetik yang sangat tinggi ni sebenarnya dia bagus. Dia bagus sebabnya kita boleh lihatlah dari segi contohnya, anak-anak yang mempunyai kinestetik yang sangat tinggi, sekiranya hari tu dia tidak bergerak, kita boleh detect. Ni mesti ada something wrong dengan awak hari ni. Kita boleh dapat detect. Jadi, okey, sama-sama kita buat aktiviti ini. Okey, sebelum tu cikgu off mikrofon dulu sekejap. Okey. Kita sama-sama ya. Kita sama.
Cikgu tak dengar lagu. Lina tak dengar suara lah Cikgu Lina. Okay, dengar tak? Dengar. Okey, baru dengar. Suaranya tidak dengar. Okay, sekarang muzik dengar tak? Tak. Tak dengar. Tak dengar. Tak apa. Muzik tak dengar cikgu. Lihat cikgu Lina menari dah cukup terhibur. Thank you cikgu Lina. Ya Allah, ya Tuhanku. Maksudnya cikgu Lina syok sendiri dah ni. Aduh. Tak dengar, saya minta maaf. Tak apa. Tapi yang pasti kan, okey sekejap saya stop presentation. Okey, yang pasti saya lihat anak-anak yang dekat dalam kelas cikgu sekarang ni semuanya ceria, senyum. Dari tadi saya nampak dari awal saya present dia tunduk je macam tu dengar je, mengantuk. Lepas je buat aktiviti tadi mungkinlah terus segar, semangat kembali, bagus, tahniah. Okey, itu adalah berkaitan dengan kinestetik. Okey, terus kepada seterusnya. Okey, cikgu pergi kepada seterusnya adalah berkaitan dengan okey, seterusnya adalah caring. Okey, dia adalah interpersonal. Berkaitan dengan interpersonal. Kenapa tak gerak ni? Okey. Okey, nampak tak slide cikgu? Hello? Nampak. Alhamdulillah. Nampaknya anda bersama dengan cikgu. Nampak, Okey, Cikgu baiklah. Lina, nampak. Okey, seterusnya adalah interpersonal. Okey, macam mana kita nak kenal pasti anak kita tu seorang yang mempunyai interpersonal yang sangat tinggi. Interpersonal maksudnya, cuba tengok interpersonal yang sangat tinggi. Maksudnya dia suka, dia seorang yang sangat terbuka, dia suka bercakap, dia suka berkawan, dia peka terhadap perasaan orang lain, emosi orang lain, dan dia faham cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya interpersonal yang tinggi ni dia suka memimpin. Kalau orang yang tak suka bercakap, macam mana dia nak memimpin? Interpersonal yang sangat tinggi ni dia suka berkongsi, menjadi pengantara, membina persetujuan ataupun empati terhadap orang lain, belas kasihan, dan dia suka bekerja. Contohnya bekerja dalam kumpulan. Contoh, kalau cikgu bagi tugasan projek dalam kumpulan, itu dia memang minat lah sebabnya dapat selesaikan secara kumpulan. Kalau cikgu cakap tugasan ini adalah individu, dia terus, alah cikgu, gitu. Kalau melibatkan kumpulan memang dia minat lah. Contoh bidang kerjaya adalah kaunselor, ahli politik, interpersonal, orang yang suka mempengaruhi orang lain. Jurujual memang dia suka bercakap dah. Okey, pengawal keselamatan untuk tanya orang nak pergi mana, apa semua dan sebagainya. Okey. Seterusnya, my imagination is power. Okey, ni adalah dari segi konstruk apa ni rasa-rasanya? Imajinasi saya ni adalah apabila berkaitan dengan my imaginasi adalah tadi intrapersonal. Dia agak berbeza dengan interpersonal. Tadi ejaan dia ni intrapersonal. Okey, intrapersonal ni maksudnya adalah tahu kekuatan dan kelemahan kendiri
Guna pengetahuan kendiri sebagai panduan membuat keputusan dan menetapkan matlamat. Okey, kalau intrapersonal ni dia individu sendiri-sendiri. Dia tahu kelemahan diri dia, dia tahu kekuatan diri dia, dia tahu apa yang dia nak buat. Satu lagi dia tahu kawal emosi kendiri dia, mendalami dan menerusi minat peribadi, belajar melalui pemerhatian, mendengar dan menggunakan kecekapan metakognitif. Okey, baiklah. Biasanya orang yang ibu-ibu ataupun ayah yang ada dalam kelas saya, dia boleh dapat lihat anak-anak yang mempunyai intrapersonal yang sangat tinggi adalah boleh menjadi seorang ahli psikologi, penyelidik, usahawan, novelis, suka menulis sebab dia cari ilham. Novel, penulis, pendakwah, ahli falsafah dan sebagainya. Okey, baiklah. Kalau intrapersonal Cikgu Lina cakap adalah berkaitan dengan individu. Kita akan buat satu aktiviti sekejap. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Satu aktiviti kita buat. Okey, sekarang ini anak-anak sediakan satu kertas, sediakan pen. Cari nama anak-anak yang orang panggil. Simple. Contohnya saya Cikgu Lina. Saya akan ambil nama L-I-N-A. Berdasarkan L-I-N-A itu wujudkan apakah kelebihan dan keistimewaan diri yang ada tu. Contoh L tu apa? Cikgu nak tahu, nanti cikgu akan sebut nama, orang tu kena sebut. Faham tak? Dia kena tahu analisis. Aktiviti ini cikgu cakap intrapersonal. Slide cikgu hilang. Betul. Memang sekarang ni cikgu tutup slide cikgu. Sebab cikgu nak bersama dengan kelas cikgu, murid-murid dan ibu bapa yang ada serta guru-guru yang ada. Cuba buat dekat dalam satu kertas, tulis. Contohnya nama dia adalah Ida, contoh. Ida. I tu stand for what? Untuk kelebihan dia. D tu untuk apa? Itu untuk apa? Kelemahan, kekuatan dia. Okay, cikgu bagi masa lebih kurang 3 minit untuk analisis. Ramai ada dalam kelas cikgu hari ni. Alhamdulillah, nak kat 100 ada dalam kelas cikgu ni. Ya, dah cecah nak 100 dah ni. Lagi sikit je. Okey, sikit lagi. Cikgu panggil sekejap lagi. Cikgu panggil sekejap lagi ke dah siap dah ada dah? Yang dah siap. Cari kata-kata positif yang berkenaan dengan diri masing-masing boleh dikategorikan dekat situ. Ya. Ya, Puan Nur Zaila, ada apa-apa pertanyaan? Okey, baiklah. Adakah yang dah siap? Belum. Okey, cikgu bagi masa sikit lagi. Tak kira kata sifat apa yang ada, kekuatan tu kalau dalam bahasa Inggeris pun tak ada masalah.
Oh, ada yang tanya cikgu, cikgu kita kena buat apa? Sekarang ni kita masuk slot intrapersonal, iaitu dalaman kita individu. Aktivitinya contohnya nama awak apa? Awak ambil kata orang panggil, jangan panjang-panjang, 4 patah perkataan pun tak ada masalah. Contohnya Lina, cari kekuatan dalam diri kita, L tu stand for what? Okay, L apa? I apa? N apa? A apa? Macam tu. Okay, masa saya rasa dah tamat dah ni. Siapa nak share? Ada tak yang nak share? Siapa yang dah siap? Yang nak share? Oh, ada yang dah mula share dekat ni, ruang chat. Okay. Apa kata kita panggil Puan Suhaila dulu? Siapa? Ibu ke? Puan Suhaila Ahmad. Ada Cikgu Ragini nak tahu? Okay, Puan Suhaila. Boleh on microphone? Ya, saya. Silakan Puan Suhaila. Oh, ni nama anak saya ya, Iris. Okay. So, I is for imaginative. Okay. I is for relax sebab dia memang relax. Okay. I is for idea. Dia banyak idea tapi terpendam. Okay. So S is very special. Dia special. Yes. Okay, tahniah Puan Suhaila. Sangat bagus. Itu menunjukkan bahawa seorang ibu kan Puan Suhaila, ibu kepada Iris ya? Ya, betul. Nampaknya Puan Suhaila mengenali anak dia. Okey, tahniah Puan. Ada lagi yang nak share? Tak kira dia nak share diri dia ataupun anak dia, nama anak dia pun tak ada masalah. Silakan. Ya. Okey. Santai-santai tak apa. Santai-santai saja kita share sama-sama. Supaya murid lebih faham apa yang kita dah cerita ni, murid-murid pun faham. Ada yang dah siap? Okey, lagi? Apa kata Cikgu Lina share? Cikgu Lina share. Okey, baiklah. Betul lah tu Cikgu Rajini cakap. Sebelum orang lain share, Cikgu Lina share dulu. Ini yang berdasarkan Cikgu Lina. Tengok diri Cikgu Lina sendiri lah. Okey. L tu adalah L adalah lemah lembut. Saya tak tahulah, tapi kadang-kadang tu ada lemah lembut tapi ada juga garangnya. I tu adalah inspirasi. Mungkinlah memberi inspirasi pada orang dan diri sendiri. Itu betul, yang itu betul. Tepat sekali. N adalah nakal. Kadang-kadang tu ada juga nakalnya. Okey. Yang keempat adalah A adalah LINA. A adalah aktif. Yang itulah bagi saya. Terima kasih Cikgu Lina. Best. Sama-sama. Ada yang nak share? Cikgu Ragini pula nak share? Aduh, dah kena pula. Silakan. Sebelum kita panggil anak-anak murid kita ataupun ibu bapa yang ada. Okay, kita Cikgu Ragini. Okay, Ragini R. Suka ronda-ronda, jalan-jalan. Tak boleh duduk diam. Okay. Ambil berat lah. Kalau orang apa-apa, I suka pergi tanya, ambil berat A. Okay. G, gigih. Saya suka belajar. Okay, rajin nak ambil tahu benda, nak buat. N, nak sayang. Saya nak sayang. Okay. Lepas tu interpersonal lah. I interpersonal. Itu saja. Nampaknya cikgu, tanya soalan Cikgu Ragini ni memang orang yang suka bercakap, suka berkawan. Sebab tu nampaknya kongruen lah dengan ronda-ronda tu.
Okey, terima kasih Cikgu Regini. Okey, baiklah. Ada tak ibu bapa yang nak share? Pukul 11 dah ni. Ambil masa lebih sikit tak apa Cikgu Regini. Okey, cikgu. Okey, cikgu panggil. Okey, Asmi. Siapa ni? Boleh on mikrofon tak? Silakan. Asmi Aziz. Ya, Assalamualaikum Cikgu Lina. Waalaikumsalam. Ya puan. Ya saya. Lepas tu puan cakap ni berkaitan dengan anak puan tu macam nama mana? anak. Okey. Anak sekolah mana ya? SKB 2. Ya Allah ya Tuhanku. Saya ni tak nampak dalam tak on kamera. Jadi saya tak perasan, minta maaf. Okey. Silakan puan. Anak. Untuk anak nama dia Adriana Lisa, tapi memang panggil dia Lisa. Adriana Lisa. Adriana Lisa. Okey, silakan. Untuk L Loving sebab dia memang dia memang caring lah, memang penyayang. Sebab kalau minta dia jaga adik semua memang dia sangat bertanggungjawab lah. Lepas tu I untuk individual sebab dia sangat suka yang kalau nak apa-apa dia tak suka sama dengan orang lain. Okey. S tadi saya tulis apa? Semangat. Ya, sangat bersemangat. Kalau ada apa-apa kerja ke dia sangat semangat lah untuk siapkan. Dan apa tadi? Aktif. Ya. Dia aktif lah. Kalau macam kat rumah tu tak boleh duduk diam. Mesti ada benda je yang dia nak buat. So tu je lah. Alhamdulillah. Tahniah puan. Dan anak kanda Lisa, Adriana Lisa. Okey, tahniah. Seterusnya ada tak? Cikgu nak panggil dari SK Seri Skudai lah buat perkongsian. Mana muridnya? Cikgu nak cari cikgu lagi ni. Cari seorang. Boleh. Sekejap. Okay, cikgu nampak tadi siapa ada ni. Nur Akmal ada. Cikgu nampak Cik Faraj, Nur Akmal. Okay, Nur Akmal dulu. Cikgu Rajini ni macam tak tahu je Tahu, mak dia sebelah je. Okay. Akmal macam Akmal je, AKMAL. Okay. alamak, malu pula Cikgu Rajini tiba-tiba je jadi malu macam mana ni? Tak apa, cuba, jom. Cepat nak sebut je, baca je. A adik, K keprihatinan, M manja, A aktif, L lincah. Tu dia Cikgu Lina. Spontan Cikgu Lina terus. Okey. Oh, terbaik Akmal. Semoga kekuatan yang Akmal kenali diri Akmal itu terus congkir bakat dan potensi yang ada dalam diri. Tahniah Akmal dan Puan Siti Laila. Okey, tahniah. Okey. Okey, baiklah. Kita pergi kepada cikgu ucap tahniah kepada yang mengikuti aktiviti cikgu. Bila je kita ada program macam ni, kita aktiviti kita akan relate balik dengan nama kita dan kita akan kenali personality secara tidak langsung. Kita kenali apa itu kekuatan diri kita, kelemahan diri kita. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu sambung sikit saja lagi. Okey. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan sorry. Okey, seterusnya existential. Okey, existential ni orang yang menitik beratkan lihat sesuatu secara holistik. Dia memahami nilai kebenaran. Maksud existential ni dia lebih kepada budaya, agama, nilai-nilai murni yang ada dalam diri seseorang individu. Kita boleh lihat dan saya bila saya key in psikometrik, result anak skor psikometrik, saya lihat semua anak-anak mempunyai skor yang sangat tinggi lah dalam existential ni. Sebab mungkinlah penerapan nilai-nilai murni, sikap, adab tu diterapkan oleh ibu ayah, guru-guru. Jadi mungkinlah perkara itu dipraktikkan di dalam kehidupan
seharian. Okey, jadi dia memahami nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan keupayaan untuk meringkaskan maklumat ke dalam pemahaman yang lebih besar. Kesedaran, kualiti, tidak ketara manusia sama ada bertindak balas kepada seni, pembelian falsafah atau rukun agama. Sebab tu dia lebih memberi pendapat dan idea yang memberangsangkan dan berlandaskan agama, menghargai estetika persekitaran, menghormati orang lain dan sopan santun. Biasanya dia melibatkan ahli falsafah, ahli teologi. Itulah berkaitan dengan existential. Okey, saya rasa masa pun dah suntuk. Saya tak bolehlah pergi aktiviti seterusnya. Tak apa yang cikgu lagi ni, kita teruskan. Tak apa, boleh teruskan. Okey, existential. Okey, cikgu dah terangkan berkaitan dengan 9 konstruk yang perlu cikgu terangkan. Okey, pada hari ini kita akan cek skor anak-anak kita sendiri berkaitan dengan skor psikometrik. Sekejap lagi anak-anak akan dapat tahu apa nilai skor dia. Nilai skor ni, okey sekejap. Okey, ini adalah nanti CJ ni akan diberi oleh guru kelas. Okey, cumanya ambil masa sedikit. Tapi anak-anak dah boleh semak secara online. Sebelum semak secara online, apa yang cikgu nak jelaskan, psikometrik dan ECAP ni adalah benda yang sama. ECAP adalah inventory kecerdasan pelbagai ataupun psikometrik. Nanti awak lihat konstruk ini adalah yang cikgu jelaskan 9 tadi. Konstruk ini. Dan skor ini adalah yang diperolehi. Dan dekat bawah ni dia akan bagi penerangan. Apa itu verbal linguistik, logik, matematik dan sebagainya. Cuma cikgu nak perjelaskan dekat sini. Dikategorikan rendah apabila dia mempunyai skor sifar ke 49. Okey, skor boleh lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh result cikgu bagi sifar ke 49. Dia adalah dikategorikan rendah. Sederhana adalah 50 hingga 74. Okey, 75 hingga 100 adalah tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan sekali lagi. Psikometrik tak ada yang gagal sebab dia menguji bakat dan potensi diri murid. Cumanya dia dikategorikan rendah, tinggi, sederhana. Sebab apa? Contohnya, kalau kita lihat verbal linguistik, anak ni dia dapat 10. Ini menunjukkan bahawa dia ni kurang berkecenderungan terhadap bahasa. Kalau logik matematik pun dia dikategorikan rendah juga. Kalau intrapersonal ni pun dia dikategorikan sederhana. Kalau visual ruang, dia minat berkaitan dengan arkitek. Mungkin anak ini minat ke arah arkitek, minat ke arah naturalist, minat ke arah kaji-kaji haiwan, tumbuhan. Tapi dia kurang minat. Kalau bersosial ni dia tahap sederhana lah. Kinestetik dan muzik ni dia langsung tak minat contohnya. Dan existential. Ini adalah salah satu contoh. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh semak untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Murid-murid pun boleh tengok untuk anak-anak sendiri. Boleh kita cek sekarang ni? Nak cek tak psikometrik? Okay, Cikgu Lina, di sini saya nak bagi tahu sikit Sini. Di mana saya dah teringat kadang-kadang anak murid saya pun tanya sebelum ni, cikgu, kalau saya dapat skor yang sama dalam konstruk yang berlainan, contohnya verbal linguistik dapat 80, logik matematik 80, naturalist 80, maksudnya dia ada 4-5 konstruk yang markahnya sama tinggi semua. Dia pernah tanya dekat saya, cikgu Regini, kalau macam tu kebolehan saya ke mana? Itu yang kita kena share dekat sini Cikgu Lina. Mereka kalau skor yang dapat macam tu serba kebolehan. Ya, Cikgu betul. Lina mungkin boleh terangkan lagi. Okey, contohnya kita lihat sini visual ruang dengan naturalistik. Maksudnya macam mana? Dia ni keseimbangan dia, maksudnya dia lebih kecenderungan terhadap dua perkara ini. Visual ruang dia minat, naturalist pun dia minat.
Contoh saya bagi, interpersonal dengan intrapersonal. Dia perkara yang berbeza kan, inter dengan intra. Contohnya, ada yang orang dapat intrapersonal ni 100 patuh, interpersonal 100 patuh. Maksudnya tadi intra tu maksudnya dalaman individu, dia dapat 100 patuh. Interpersonal pula dia dapat 100 patuh. Macam mana tu Cikgu Lina? Okey, ini berkemungkinan anak-anak tuan-tuan apabila dia macam Cikgu Ragini cakap, dia berkebolehan dalam kalau buat kerja secara kumpulan dia pun boleh. Tapi bila cikgu bagi tugas secara individu pun dia boleh buat juga. Maksudnya dia tak ada masalah. Sekiranya diletak dalam kumpulan tak ada masalah. Diletak secara individu pun tak ada masalah. Kalau anda kata suatu hari nanti dia berkejaya untuk jadi seorang yang kena bercakap, tak ada masalah. Kalau kerja dia adalah kutip data pun, dia tak ada masalah. Maksudnya macam itulah. Cikgu Ragini ada nak tambah apa-apa lagi tak? Setakat ni itu saja. Cuma saya nak ingatkan lagi sekali di mana untuk murid-murid tahun 6 di SK Seri Skudai, kalau anda ingat kita anda semua dah buat ujian psikometrik pada 26 April 2021. Okey. Dan cikgu dah masukkan markah dalam sistem dan sekarang Cikgu Lina akan ajarlah macam mana nak masuk, nak tengok skor sendiri. Okey, itu sajalah. Okey, dan saya pun sekolah untuk SKBU 2, kita dah laksanakan sebelum PDPR yang tahun 2021 tu, yang bulan 4 minggu terakhir. Saya ingat minggu terakhir kita dah buat dah. Cumanya cikgu nak ingatkan, ibu-ibu, ayah-ayah tolong, sekiranya anak dapat tengok result anak yang dapat sifar pun jangan marah. Itu menunjukkan bahawa memang dia tak minat. Jangan paksa, mungkinlah lepas ni kita tahu dia tak minat, mungkinlah kita galakkan dia untuk mencuburi sesuatu bidang, untuk mempelbagaikan lagi kebolehan, bakat dan potensi. Dan setiap konstruk ini boleh berubah mengikut persekitaran. Okey, baiklah. Saya akan pergi kepada, kita akan cek sama-sama berkaitan dengan semakan. Semakan psikometrik. Okey, semua boleh. Cikgu cakap sangkut. Okey, sorry, sangkut lagi. Okey, anak-anak boleh klik sekarang link tersebut. Sekiranya dia minta nama mak ke nama ayah, pastikan nama itu yang awak daftar dalam APDM. Cikgu dah try dah. Memang bila cikgu ikut step dia tu memang dia akan ni. Okay, anak-anak boleh tengok sekarang. Contoh cikgu dah share. Cikgu klik saja link tadi yang cikgu share dekat chat tu. Terus saja masuk nombor IC dekat sini. Masuk nombor IC, masuk. Mungkinlah dia bagi nama orang lain ke, teruskan saja. Boleh ya anak-anak? Okay. Okay, boleh buat semakan dekat link yang cikgu share. Okay, sekiranya kalau ada benda nak bincang ataupun ada kesilapan dari segi nama ke nombor kad pengenalan, bolehlah bagi tahu dengan Cikgu Lina untuk SK Bandar Udara 2, Cikgu Ragini untuk SK Seri Skudai lah. Okay, baiklah. Postcode ni nak tulis apa? Postcode ni yang alamat lah, ikut alamat awak. Alamat yang awak isi ataupun kalau soalan tu rumit cikgu cakap, sila isi
cari soalan lain. Dia boleh pilih tu nama ibu, nama bapa, alamat. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau semuanya masa tinggi, cuma satu je yang aras sederhana. Maksudnya semua aras tinggi. Ya. Satu je aras sederhana. Ya. Okey, tahniah Puan Siti Laila. Itu menunjukkan bahawa Riza anak Puan menunjukkan anak Puan ni serba boleh, berkecenderungan dalam semua bidang. Cuma ada tahap yang ni lah, cumanya apabila naik mungkinlah ni adalah fasa sekolah rendah. Bila naik ke sekolah menengah dia ada lagi inventory ataupun yang perlu dijawab. Mungkin waktu situ mungkin ada lagi tapisan. Baru lebih menjurus pada ya, betul. Lagi menjurus lah. Ini sebagai satu, kita cakap untuk memberi gambaran di sekolah rendah dekat mana kecenderungan dia. Okay, cikgu nak masukkan nama kena tulis huruf besar atau kecil? Boleh belaka Okay. Ada tak yang dah dapat? Ada dah dapat Cikgu takut cikgu syok sendiri ni. Dah dapat cikgu. Alhamdulillah, lega cikgu. Okeylah, tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana dah dapat buat semakan link tersebut. Sekiranya belum dapat tu boleh cuba dan cikgu cakap copy dulu link tersebut. Nanti awak check sekiranya ada masalah. Contohnya dia kena tally lah dengan APDM, maksudnya sekiranya nama bapa, nama nombor IC bapa ke dia minta ke, kena tally lah dengan perkara itu. Dan sebelum cikgu share, cikgu tamatkan slot cikgu harap sangatlah segala yang cikgu kongsi memberi manfaat. Ibu ayah dapat kenali anak masing-masing, anak-anak dapat kenali diri masing-masing. Dapat kenali diri masing-masing supaya orang cakap apa yang kelebihan yang kita ada kita terus gila, apa yang kelemahan yang kita ada kita terus lagi congkil bakat dan potensi yang ada untuk anak-anak. Mungkin di sekolah rendah dia tidaklah menguasai dalam sesuatu bidang, mungkinlah kita dah tahu, kita didapkan dia sekolah menengah, mungkinlah dia jadi permata di waktu sekolah menengah. Saya cakap betul, ramai yang parent, saya jumpa anak murid saya sendiri dekat sekolah rendah biasa-biasa, tapi bila je sekolah menengah, saya tanya dia merupakan kepimpinan yang tertinggi di sekolah menengah. Saya cakap dulu, bukankah awak ni pendiam orang selalu buat kat awak, orang selalu bully kau. Ya cikgu waktu sekolah rendah, tapi sekolah menengah jadi pemimpin awak, pemimpin sekolah bahagian tertinggi. Jadi perkara itu boleh digilap, disokong dan sentiasalah semangat daripada ibu bapa. Dan jangan risau, ini adalah psikometrik, adalah bakat dan potensi anak-anak masing-masing. Setiap anak-anak tu dia ada bakat, dia tak sama. Setiap individu, anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, mungkin yang ni cemerlang dari akademik, yang ni cemerlang dari segi kepimpinan dan sebagainya. Okey, maaf Cikgu Lina. Ya? Kalau macam sekolah rendah, dia memang seorang yang aktif, seorang yang ni kan. Tapi bila sekolah menengah dia macam yang terbalik pula tu macam mana? Itu mungkinlah pengaruh. Sebab tu kita cakap psikometrik adalah pengaruh dari segi persekitaran dia. Mungkin salah satu dia faktor persekitaran dia. Mungkin dia faktor mungkin kawan dia, mungkin kawan dia perempuan, mungkin dulu dia selalu diberangsangkan. Contohnya cikgu cakap awal dia excellent lah, dia jadi bersemangat. Bila naik sekolah menengah, dia mungkinlah jumpa kawan yang tidak maksudnya mendownkan dia, maksudnya dia cakap apalah kau ni, pulung-pulung pun bukannya boleh pergi mana. Itu adalah salah satu ayat yang menyebabkan dia rasa down. Dia rasa, mungkinlah rasa tak apalah kawan aku pun tak buat macam aku, taklah ni sangat. Jadi dia pun rasa zone selesa lah dalam bersama dengan kawan-kawan dia. Itulah perlu mak ayah bagi sokongan. Tak apa awak contohnya mak ayah, tak apa awak tak cemerlang waktu peperiksaan ini, awak teruskan. Mungkinlah awak cakap awak ni kaki bangku, tak tahu main bola sepak. Awak kan ada lagi dekat sekolah tu, bukannya ada permainan bola sepak je. Banyak lagi bola baling, hoki, bola kerancang yang awak boleh sertai. Takkan satu penyertaan awak tak boleh join, awak terus mendownkan diri awak.
banyak lagi pertandingan lain. Mungkin badminton dan sebagainya. Macam itulah salah satunya. Menjawab ke Puan Siti Laila? Ya, okey. Jawab. Okey, Sebab tanya. Terima kasih. sama-sama. Okeylah, cikgu akan share link satu lagi iaitu link Padlet. Anak-anak, ibu ayah boleh tekan link Padlet tersebut untuk bagi komen lah berkaitan dengan program yang hari ini. Okey, cikgu rasa setakat itu saja perkongsian Cikgu Lina. Semoga anak-anak semua, anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah serta menjadi permata ibu ayah semua. Okeylah, mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Ragini. Silakan Cikgu Ragini. Ya. Okey, ribuan terima kasih kepada Cikgu Lina kerana banyak perkongsian sebenarnya banyak maklumat yang sangat kreatif, menarik disampaikan kepada warga SK Seri Skudai dan juga SK Bandar Uda 2. Dan kesemuanya konstruk yang Cikgu Lina sampaikan, okey, ada 9 konstruk. Sekali lagi saya nak bagi tahu, naturalist, visual ruang, logic matematik, music, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, existential. Okey, pertama sekali bila saya berbincang dengan Cikgu Lina, kita kena buat program ni untuk budak sekolah kita. Cikgu Lina terus on. Dia kata, okey Cikgu Ragini, why not kita buat sama-sama kan. Cikgu Lina ni sebenarnya dia seorang yang cikgu yang sangat baik hati Dia on, semua on, sangat rajin. Sebenarnya saya nak bagilah pujian ni dekat Cikgu Lina sebab sentiasa bagi positif. Dia sebenarnya seorang yang positif dan selalu on. Apabila kita nak buat program, dia on. Okey? Okey, dan senang berurusan lah dengan Cikgu Lina dan secara ikhlas saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Lina. Saya mewakili sekolah saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa, warga SK Seri Skudai dan juga warga SK Bandar Uda 2, guru-guru dan juga murid-murid sekalian. Okey, jangan left dulu. Okey. Sekarang Cikgu Ragini nak bagi link e-sijil. Okey, link e-sijil untuk murid-murid. Okey. Link yang pertama ni Cikgu nak bagi ni untuk murid-murid dan ibu bapa boleh isi. Sebelum isi, okey, perlu ingat isi nama dengan huruf besar sebab yang ni sijil ni auto generate. Kalau puan isi nama dengan silap ataupun nombor IC salah, kena isi lagi sekali lah. Okay, so kalau isi guna huruf besar. Kalau nombor IC pun nak letak dash boleh, tak nak letak dash pun boleh. Okay, pertama sekali cikgu nak kongsi dulu link e-sijil lah. Yang ni link ni untuk ibu bapa dan murid-murid. Untuk cikgu-cikgu yang lain cikgu-cikgu bukan yang ni. Ini saya bagi untuk ibu bapa dan murid-murid dahulu. Okay, Cikgu Ragini dah share. Dah boleh isi sekarang. Okey, sekarang Cikgu Ragini nak share link yang kedua untuk cikgu-cikgu. Okey, yang ni link khas kepada cikgu-cikgu sahaja. Murid-murid dan ibu bapa jangan isi link ini sebab yang ni khas kepada cikgu-cikgu sahaja. Okey. Tak ada masalah, boleh guna email. Contoh kalau parent boleh guna email biasa pun boleh. Maksudnya email yang biasa anda guna supaya email tu boleh terus masuk dalam email anda. Jangan guna email yang tak biasa guna. Kalau anak-anak boleh je guna email ID. ID dia 5, tak ada masalah.
Okey, nanti Cikgu Lina boleh ke kalau mereka ada yang PM tepi dengan saya, mereka nak slide pembentangan, macam mana Cikgu Lina? Okey, nanti saya hubungi balik PM balik Cikgu lagi ni. Okey. Terima kasih Cikgu Lina. Alright, setakat ni boleh tak Cikgu Lina kalau kita nak buka soalan 5 minit ataupun 10 minit kepada ibu bapa, jika ada soalan nak tanya kepada Cikgu Lina, boleh silakan. InsyaAllah saya cuba jawab setakat yang mampu, insyaAllah. Saya buka ruang untuk ibu bapa untuk tanya soalan dengan Cikgu Lina. Silakan. Okey, rasanya tak ada. Okey, Cikgu Lina ada apa-apa lagi nak sampaikan Cikgu Lina? Sebab tadi pembentangan Cikgu Lina sangat baik, sebab tu mereka tak ada soalan langsung. Dah terus masuk dah, zup masuk. Ya Allah. Mereka clear. Tak ada apalah ni. Kalau sekiranya ada masalah apa-apa, nanti insyaAllah bolehlah PM saya dan pastikan anak-anak isi link pendaftaran dan guru-guru yang menyertai program kita hari ini pastikan isi link SPL KPM dan seterusnya anak-anak bolehlah ibu bapa boleh isi link Padlet untuk penambahbaikan pada program yang akan datang insyaAllah. Itu sahaja Cikgu Regini. Jom kita ambil gambar sekali on kamera. Boleh. Kalau boleh semua boleh on kamera pun lagi meriah nampak. Cikgu, kamera aku rosak. Okey. Tak apa. Yang kamera rosak tak apa. Okey. Satu. Masih lagi ramai yang tak on kamera ni. Okey, baiklah. Ada Lukman. Okey, alhamdulillah nampak. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, baiklah. Okey, terima kasih. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Dah. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan, saya mewakili sekolah SK Sri Skudai mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Lina, ibu bapa, cikgu-cikgu kerana menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri semua. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu Lina, kita habis tepat ni 11.30. Cikgu. Alhamdulillah. Saya ingatkan tadi pukul 11. Lepas tu saya cakap, wah. Tu saya tak sempat buat satu aktiviti lagi tadi. Existential. Tak apa, kita sambung lagi tahun depan. Okay, insyaAllah. Semoga diberi lagi kesempatan. InsyaAllah peluang dan sebagainya. Terima kasih Cikgu Lina. Okay.